وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufik dan izin daripada Allah, kita dapat meneruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in, fasal pada menyatakan solat Jumaat. Kita dah masuk kepada perkara-perkara sunat yang berkaitan dengan sembahyang Jumaat ini. Muka dekat mana? 121 dah. 121. Penggang 735. Dah. Iaitu wa yusannu dhahabu ila al-musalla. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Wa yusannu adh-dhahabu ila al-musalla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, wa yusannu adh-dhahabu ila al-musalla fi tariqin tawilin mashiyan bisakinatin waruju'u fi tariqin akhara qasirin wa kadha fi kulli ibadatin wa yukrahu 'adun ilaiha kasairil ibadati illa li dhiqi waqtin fayajibu idza lam yudrikha illa bihi. Kata pengarang, disunatkan pergi ke tempat sembahyang pada jalan jauh hal keadaan dia berjalan dengan tenang, dan balik pada jalan yang lain yang dekat. Balik jalan yang lain yang dekat. Begitu juga pada setiap ibadat. Makruh berlari kepadanya seperti sekalian ibadat-ibadat lain, melainkan kerana sempit waktu. Maka wajib ia berlari tadi dah apabila tidak didapati Jumaat itu melainkan dengannya. Sekarang ni pada minggu lepas dia cerita berkaitan dengan pahala-pahala orang yang pergi awal Jumaat ini. Dia berdasarkan siapa lebih awal akan dapat pahala lebih banyak, lebih besar. Mula daripada beri unta sehinggalah akhirnya telur, mengikut kepada pembahagian waktu start daripada subuh sampai kepada imam naik khutbah. Okey. Kemudian katanya, wa yusannu adh-dhahabu ila al-musalla fi tariqin tawil. Ini juga dikira juga dalam masalah ini sunat berkaitan kita nak pergi ke tempat Jumaat, tempat sembahyang tu. Sunat pergi ke musalla, tempat didirikan sembahyang, fi tariqin tawil, pada jalan yang jauh. Jalan yang jauh. Ini sama lepas ni dia kata samalah hak lain pun kita nak ibadat, contoh hari raya ke seumpamanya. Nampak tak? Pergi ke tempat sembahyang itu melalui jalan hak jauh. Kalau ada pilihan jalan lah, pilihan jalan dekat ada, jalan jauh ada, maka pergi ke tempat sama ada masjid atau seumpamanya dengan melalui jalan yang jauh, masyian, hal keadaannya berjalan. Berjalan. Maknanya kalau mampu berjalan lah, tempat yang munasabah untuk berjalan. Kalau tak mampu, boleh je naik kenderaan. Tak? Boleh naik kenderaan. Dah pahala ke mana? Pahala ni ikut kadar Tuhan berilah. Tak kira ada kira pusingan tayar. Pusingan tayar. Wallahualam lah. Tapi maknanya kita nak kira tu pahala berjalan tu memanglah tak sama dengan berkenderaan. Tapi tempat-tempat jauh pun
tak munasabah kalau berjalan, maka boleh dengan berkenderaan. Yang pentingnya berjalan, pergi itu melalui jalan yang jauh. Bisakinatin, dengan keadaan sakinah, dengan tenang. Dengan tenang, maknanya tak gaduh-gaduh. Idza ataitumus salata fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa alaikumus sakinah. Bila kamu pergi sembahyang, maka jangan kamu datang ke tempat sembahyang dalam keadaan kamu berlomba-lomba, gaduh. Hendaklah kamu datang ke tempat sembahyang dalam keadaan sakinah, tenang, tak berzikir. Dia ada doa, bagaimana dalam al-azkar nanti akan ada doa yang sunat baca dalam perjalanan ataupun kita nak keluar pergi masjid tu, tempat sembahyang tu ada doa dia. Jadi kita sibukkan diri kita dengan bacaan doa tu. Nampak? Maka itu kalau ala pergi daripada jalan yang jauh dengan cara berjalan kaki, kalau mampu itu lebih baik. Waruju'u fi tariqin akhara qasirin, dan kembali pulang pada jalan lain pula yang lebih pendek. Ni kalau ada dua jalan, kalau sejalan je memang tak apalah, tak ada lah, sama je lah dalam masalah itu. Ni kalau ada pilihan jalan, balik dengan jalan yang lebih pendek. Jalan yang lebih pendek. Sebab apa? Sebab pergi tu lagi banyak langkah, lagi banyak pahala. Lagi banyak langkah, lagi banyak pahala. Sebab itu disuruh lalu jalan yang panjang, supaya bila kita nak pergi ke tempat semayang tu, dapat pahala dah dengan berjalan tu. Ditambah, dia ampun dosa, diangkat satu darjat. Nampak? Maka dengan itu disunatkan cari jalan hak jauh. Balik jalan pendek sebab tak ada fadilah khusus lah pada balik tu. Langkah nak pergi tu. Maka balik itu disunatkan jalan lain. Jalan lain. Kalau dalam masalah hari raya pula, ulama kata kerana kita dapat beri salam kepada orang-orang yang berbeza. Kawasan alergi jalan lain, kita beri salam, mengucapkan tahniah hari raya. Balik jalan lain, lalu ke orang lain pula. Jadi luah kita punya salam tersebut, ucapan kita luah lagi pula, dia akan menjadi saksi kepada kita. Wa kadza fi kulli ibadatin, demikianlah juga pada setiap ibadat. Begitulah juga pada setiap ibadat. Makna pergi ikut jalan jauh, balik ikut jalan yang lebih pendek. Hari raya ke, sembahyang jenazah ke, menziarahi orang sakit ke, nampak tak? Menziarahi orang sakit. Samalah hukum dia. Kemudian katanya wa yukrahu adwun ilaiha makruh. Adwun ni makna berlari, jalan dengan laju ke tempat sembahyang, hukumnya makruh. Illa lidhiki kasairil ibadat. Seumpama ibadat-ibadat lain pun samalah. Illa lidhiki waqtin, kecuali kerana sempit masa. Dak dang dah ni. Kalau dak berlari, dak dang Jumaat. Nampak tak? Kalau dak cepat ni, dak laju ni, dak dang Jumaat. Maka kecuali kerana kesempitan masa, maka tak apa. Kalau tidak, hukumnya masa panjang lagi, tak ada apa-apa, kita berlari ataupun kita jalan laju menyebabkan kita tidak tenang, hilang ketenangan, itu makruh hukumnya. Fayajibu illa lidhiki waqtin, fayajibu, kecuali kerana sempit masa, maka hukumnya wajiblah kena berlari tadi. Idza lam yudrikha illa bihi, jika dia tidak sempat sembahyang itu, illa bihi ay bil adwi, kecuali dengan berlari tadi. Okay. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa tazayyunun bi ahsani thiyabihi wa afdaluha al-abyadu wa yalil abyada ma subigha qabla nasjihi. Qala shaykhuna wa yukrahu ma subigha ba'dahu walau bi ghairil humrati intaha, wa yahrumu at-tazayyunu bil hariri walau qazzan wa huwa naw'un minhu kamidul lawni wa ma aktharuhu waznan
la zuhuran minal harir, la ma aqalluhu minhu wala mastawa fihi al-amran, walau syakka fil akthari fal aslu al-hillu 'ala al-awjah. Dan berhias dengan seelok-elok kainnya, seelok-elok pakaian lah. Yang terafdalnya putih, dan mengiringi putih apa yang dicelup sebelum tenung dia. Kain hok cat dulu sebelum ditenung, dijahit. Kata Syekh kami, makruh apa yang dicelup selepasnya, selepas jahit, selepas tenung dah baru celup cat, makruh. Makruh apa yang dicelup selepasnya, walaupun dengan selain merah. Intaha tu habis perkataan guru kami Syekh Ibn Hajar. Haram berhias dengan sutera. Haram berhias dengan sutera, walaupun sutera qaz, iaitu satu jenis daripada sutera berwarna silam. Berwarna silam. Apa nama silam? Dia kusam 53. Mana dia letak? Ada belakang. Dia letak mana? Letak kaki tu letak mana? 53. Dia kusam. Kamidun, bukan kamadi. Kamadi seperti mat, seperti memanjangkan. Kamadilau. Kamidun, kamidul launi. Kusam warna pudar lah. Okay. Mesti ada kat ni tak? Dia tak mana ni? 53 dia tulis tu. Kat mana dia tak? Tak apa, cari yang mana. Dalam Indonesia tu apa Indonesia? Yang Indonesia tu tulis apa? Tak, bukan tu. Yang tu dia tulis apa tu? Dia terjemah apa? Kamidul. Itu terjemah apa tu? Makruh dengan apa mana ni? Sutera. Walaupun sutera qas, iaitu satu jenis daripada sutera berwarna, tak tulis. Ada awak berwarna silam. Silam ni tak tahu kok ada makna bahasa Melayu silam. Dia warna kusam Kami dua warna pudar. Dan kain yang lebih banyak bahannya dengan timbangan. Itu tulis kelabu kelabu. Itu tulis kelabu. Betul kelabu tu makna kusam, warna dia pudar. Dan kain yang lebih banyak bahannya dengan timbangan bukan yang zahir daripada sutera. Makna kain hok selain pada sutera tu lebih banyak. Kalau capur bahagian sutera tu kurang daripada 50%. Tidak apa yang sedikitnya dari sutera. Lain kalau sikit je sutera. Dan tidak apa yang sama padanya dua bahan itu. Sutera 50%, cotton 50%. Dok haram juga. Dan tidak apa yang sama padanya dua bahan itu. Jikalau disyokkan pada yang lebih banyak, maka asalnya adalah halal di atas yang paling ada wajah. Maknanya di atas pandangan paling kuat. Ni kita baca satu-satu. Jadi sekarang ni masuk kepada sunat berkaitan pakaian pula. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu ketika kamu nak sembahyang, nak pergi ke tempat sembahyang. Maknanya bersembahyang ni kita disunat untuk berhias. Nampak? Jadi sebab itu dalam sembahyang Jumaat ini antara tempat yang kita sunat memakai pakaian yang terbaik. Sebab tu dibincang ni. Dan disebut sekali hukum yang berkaitan dengan pakaian secara umum. Kata pengarang, wa tazayyunun bi ahsani thiyabihi, dan sunat berhias dengan sebaik-baik pakaiannya. Pakaian yang paling elok, yang paling elok, yang paling comel, pakailah pada hari Jumaat. Wa afdaluha al-abyadu, dan yang paling afdalnya ialah warna putih. Ini dari segi mana? Warna pula ni. Ini dari segi warna. Warna. Dari segi tadi, hak paling, kalau nak kata elok tu mahal tu, dia subjektif sebenarnya.
Dia kadang hak mahal ada elok pun ada juga, tapi makna mungkinlah boleh kita kata hak paling mahal tu ialah paling elok. Ghalibnya yang paling mahal tu paling elok. Jadi pakai pada hari Jumaat itu pakaian kita yang paling elok. Pakaian yang paling elok. Dan itulah yang kita tengok kepada masyayikh-masyayikh, guru kita daripada ulama-ulama, dia akan pilih pakaian hari Jumaat tu pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik. Kalau hari biasa tu pakai selekeh lah. Hari Jumaat dia akan mandi betul-betul, bersih betul-betul, pakai betul-betul. Pakai yang lain pula. Kalau sekebang tu dua sekebang. Ada bahu sekebang nilik Kalau egar tu dia pakai egar kalau tanah harat lah. Jadi itu antara kita menghormati dan mentakzimkan syairillah, syiar Allah Ta'ala. Okay. Jadi yang paling baik dari segi warna ialah al-abyadu, warna putih. Okay. Begitulah juga warna-warna apa ni berkaitan ni. Nabi SAW albisu min thiyabikumul bayad wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah kamu daripada pakaian kamu yang warna putih dan tanamlah jenazah-jenazah kamu dalam kafan yang berwarna putih. Kafan yang berwarna putih. Sebab itu sunat. Wa yalil abyadha ma subigha qabla nasjihi, dan mengiringi warna putih ma fa'il bagi yali ma subigha, iaitu kain pakaian yang dicelup qabla nasjihi, sebelum ditenung. Jadi dalam proses pembuatan kain ni, mungkin sekarang kita beli hak siap dah lah. Kalau zaman dulu kain tu benang-benang sesa tu, dia sama ada dia celup dulu benang, lepas tu dia tenung, dia buat jadikan kain, ataupun buat jadi kain lepas tu celup ke diang. Nampak? Dia tenung dulu kain benang-benang tu supaya jadi kain, lepas tu celup ke diang. Dari segi keutamaan ialah kain yang ni selain putih lah. Kalau selain putih memang tu paling afdal. Nombor 2, lepas warna putih ialah kain yang dicelup warna dahulu sebelum ditenung. Nampak? Makna masa dalam keadaan benang lagi tu, dia celup dulu dah warna baru ditenung. Okay? Qala syaikhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar, wa yukrahu ma subigha ba'dahu makruh. Kalau seorang tu pakai kain yang dicelup selepas daripada tenung, makna dia buat kain dah baru dia celup lepas tu. Kalau tempat kita gitulah. Dia kain hok siap dah, dia colour lepas tu. Ini kalau kita nak ambil kesunatan betul lah, nampak tak? Tapi ini sunat ni darjat dia, makna ia bergantung kepada keadaan dan uruf uruf di tempat-tempat jugalah kalau ikutnya. Pada zaman Nabi SAW itu, maka Rasulullah menyuruh para sahabat ini, dan keutamaan pakai pakaian tu ialah pakaian yang mana warna putih dulu. Kalau lepas warna putih tak ada, makna kalau ada yang dicelup warna dulu baru ditenung, itulah paling afdal. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala kata, kalau dia celup lepas daripada tenung, hukumnya makruh lah. Walau bi ghairil humrati, walaupun dengan selain warna merah. Merah mana? Merah nyala ni, merah terang. Jadi sebab apa dia kata walaupun selain warna merah? Nak kata umum kemakruhan warna kain lepas ditenung tu, lepas kain jadi dah baru celup itu, hukumnya secara umum makruh, walaupun bukan dengan warna merah. Dan warna merah ni suku. Dia ada hukum pula kayak gini. Boleh tak warna yang merah, macam kita kata warna tok ca, dipanggil humrah sini, kena kepada itulah. Dia merah betul. Kalau ada calik-calik warna lain, waktu sepakat boleh. Kalau merah, betul-betul merah, waktu pun pada pandangan wak kuat kata harus juga. Cuma ada khilaf mengatakan, ada katanya hukumnya makruh. Tapi yang maksud sini ialah sebagaimana akan datang muzaffar, warna macam za'faran. Za'faran koma-koma tu buat nasi berani lah. Panggil benda za'faran lah.
Za'faran. Warna merah gitu. Saffron. 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 Okay. Habis. Walau bi ghairil humrah. Walaupun bukan dengan warna merah sekalipun. Kemudian katanya wa yahrumut tazayyunu bil harir. Dan haram berhias dengan sutera. Ini nisbah kepada lelaki lah. Lelaki yang baligh hukumnya haram. Nabi SAW satu hari dia ambil pegang sutera dengan tangan dia sebelah lagi dia pegang mah. Dia kata inna hadzaini haramun ala dhukuri ummati hillun li inathihim. Ini dua-dua ini haram ke atas lelaki di kalangan umatku, halal kepada hak puang saja. Jadi dalam masalah ini orang lelaki termasuklah khunsa. Khunsa sini kerana dalam masalah haram dia kena ambil paling berat. Orang lelaki yang balik serta khunsa tak boleh dia pakai sutera. Yahrumu wa yahrumu tazayyunu bil hari. Berhias memakai sutera. Walau qazzan, walaupun sutera qazz. Ini satu jenis sutera. Apa dia tu qazz? Wa huwa naw'un minhu ay minal hari. Sejenis daripada sutera kamidul launi, yang warnanya pudar. Warnanya warna pudar. Walaupun gitu, tak kilat sekalipun hukumnya haram. Habis. Wa ma aktsaruhu waznan. Begitulah juga haram apa yang kebanyakan, yang lebih banyak beratnya. Wa ma aktsaruhu waznan, iaitu haram juga yahrumu tazayyun bima aktsaruhu waznan. Aktsarul harir, aktsaru athawbi, aktsaruhu waznan, yang paling banyak sutera itu berat. Dari segi berat paling banyak sutera, maka itu haram juga. Berat ni menisbah lah, kita kata nisbah. Jadi kain hak campur antara sutera dan juga kain cotton, kain kapah, kalau yang lebih banyak itu sutera, hukumnya haram. 51% ke atas, 51% ke atas, 60% ke 70% sutera, hukumnya haram. Ni sutera mana ni? Sutera betul lah. Sutera betul. Bukan sutera tiruan, bukan sutera sintetik. Sutera daripada ulat sutera tu. Sutera yang dibuat daripada ulat sutera tu. Saya tak tahu berapa harga. Selah berapa? Haji Nading tak tahu apa? Lebih kira. Rasa lebih lagi. Hak tu, hak sutera Taiwan panggil. Sutera Taiwan tu sintetik tak? Sintetik. Ya kan ya? Hak sutera betul ni daripada ulat sutera berapa? Ya, dah tahu dah. Sutera tu daripada ulat sutera lah. Tapi harga berapa? Hak asli tu. Hak asli tu. Nampak? Tapi kalau macam hak jual harga, harga hak kita kata dalam ratus-ratus gitu je, rasanya bukan tu lagi. Bukan hak ori lagi. Kena tanyalah, sebab kadang kena tengok, bukan semestinya silk itu ditulis silk kan. Tak. Kalau silk saja, sebab kita dah tahu tu ulat sutera betul ke sutera sintetik. Sutera hak buatan, bukan daripada ulat sutera. Kalau sutera sintetik tak ada masalah. Nampak tak? Kalau harga, rasanya ribu harga. Tak? Kalau hak sutera betul ni, hak betul-betul asli ni, sepakaian tu ribu lah. Berapa tu tak tahulah. Ada orang tahu sini. Tanya puak. Okey, hak sutera betul. Okey, lagi hak silap faham. Orang puan pakai sutera ni boleh buat mayang, tak ada benda. Ada juga orang yang kata tak boleh pakai sutera buat mayang. Orang puan, tak ada benda. Dia boleh pakai, tak ada benda. Halal bagi dia pakai. Semayang pun halal jugalah. Orang lelaki semayang pakai sutera pun sah semayang. Bukan halal, haram lah pakai sutera tu. Tapi semayang tetap sah. Semayang tetap sah. Okay. Mana tadi? Dia kata
Nau'un minhu kamidul launi, yang warnanya pudar. Warna je pudar. Wa ma aktsaruhu waznan, dan kain yang campuran sutera tapi banyak. Berat sutera lebih banyak, 51% kata, maka itu pun haram. La zuhuran, bukan dari segi zahir, bukan dari segi kenampakan. Contoh, baju tu 40% je sutera, tapi sutera tu alik depan, alik luar, alik belakang, alik dalam, dia lain. Ada. Ibu bukan tengok daripada zahir, hak mana lebih zahir, tapi mana hak lebih banyak. Tu dia kata ma aktsaru waznan la zuhuran, bukan dari segi kenampakan dan kejelasan, bukan. Minal hariri, yang lebih banyak daripada sutera itu juga haram. La ma aqalluhu minhu, dan tidak haram apa yang sedikit daripada sutera. Kalau kain tu campuran, sutera tu kurang daripada kain hak lain. Tak. Contoh cotton tadi, kain kapah campur dengan kain sutera. Sutera 40%, kapah 60%. Tak apa. Hukumnya boleh pakai, halal. Wala mastawa fihil amran, dan juga tidak haram kalau sama banyak. Istawa fihil amran, sama kedua-duanya. Sutera 50%, cotton 50%, boleh pakai lagi. Orang lelaki ni kalau puas 100% boleh pakai. Orang lelaki ni kalau separuh-separuh boleh lagi. Wala syakka walau syakka fil aktsari, kalau seseorang itu syak pada yang lebih banyak. Dia pakai baju kain ni tak pasti. Ni kain ni sutera lebih banyak ke cotton lebih banyak? Banyak mana? Banyak sutera ke banyak kain kapah? Dia tak tahu, dia syak. Fal aslu al-hillu 'ala al-aujah, maka pandangan ikut asalnya hukumnya halal atas pandangan paling kuat. Jadi kalau syak, maka dikembalikan kepada asal, iaitu asalnya halal, maka dihukumkan halal. Habis. Far'un yahillul hariru liqitalin illam yajid ghairahu aw lam yakum maqamahu fi daf'is silahi wa sahhaha fil kifayati qawla jam'in wa yajuzu al-qaba'u wa ghairuhu mimma yasluhu lil qitali wa in wajada ghairahu irhaban lil kuffari katahliyati sayfi bi fiddatin wa li hajatin kajarabin in adhahu ghairuhu aw kana fihi naf'un la yujadu fi ghairihi wa qamlin la yadfa'u bi ghairihi wa limra'atin walau biftirashin la lahu bila hailin. Cabang, ini satu cabang. Dia kata halal sutera untuk perang jika seorang itu tidak dapat selainnya, selain sutera tak ada pakaian, ada sutera je. Atau ia tidak boleh menggantikan tempatnya pada menolak senjata. Tak ada nak boleh sama dengan sutera ni. Jamal Ar-Ramli mengesahkan di dalam Kifayah, kata sekumpulan ulama, harus jubah sutera, qabak jubah sutera, dan selainnya daripada pakaian yang sesuai untuk berperang, sekalipun dia mendapat selainnya, walaupun ada pakaian lain. Kerana apa? Kerana menggerunkan kufar, sama seperti menghiasi pedang dengan perak. Dan halal ini kerana hajat seperti kurap, jika selain sutera menyakitinya atau ada padanya manfaat yang tidak ada pada selainnya, dan kerana kutu yang tidak tertolak dengan selainnya, dan halal ia bagi perempuan walau dengan berhamparan, tidak bagi lelaki tanpa pelapik. Ini masih masalah sutera. Okay. Far'un, ini satu cabang katanya. Yahillul hariru liqitalin, boleh pakai sutera untuk tujuan berperang dengan syarat apa? Illam yajid ghairahu,
jika tidak didapati selain sutera. Okey. Jika tidak didapati selain sutera. Makna pakaian orang ada sutera je. Nak pakai pakaian lain tak sesuai, maka boleh pakai. Untuk tujuan apa? Tujuan perang. Illam yajid ghairahu. Satu, aw lam yakum maqamahu fi daf'i silah, atau tidak menepati tepat sutera itu pada menahankan senjata. Lam yakum ghairuhu maqamahu fi daf'i silah. Tak mampu pakaian lain, jenis kain lain nak menahan daripada senjata. Mungkin kerana sutera ni dia kuat, bahan dia tu dengan pedang, dengan besi dia tak sama dengan kain cotton. Kain cotton mari tu siap lalu nampak tak? Kena dengan besi, kena dengan benda tajam, dia tersoyok lah. Tapi sutera ni kerana dia bahan yang mahal, bahan yang kuat, maka pedang tak boleh senang-senang nak tembus. Nampak? Tak apa juga. Tujuan jika tidak mampu menggantikannya pada menolakkan senjata. Jadi orang kena sekadar lalu je tu takkan cari lagi. Takkan cari lagi. Ya. Wa sahaha fil kifayati. Dan telah mensahihkan dalam kitab Kifayah qaula jam'in, perkataan sebahagian ulama. Apa dia kata? Yajuzu al-qaba'u wa ghairuhu mimma yasluhu lil qitali in wujida ghairuhu wa in wajada ghairuhu. Harus qaba' ni ialah pakaian yang terbelah di depan. Orang panggil macam jubah lah. Dia dipakai pada bahagian atas. Pada bahagian atas dia terbelah depan. Dia macam jubah, tapi dia pakai tujuan apa? Pakai di atas pakaian selagi supaya dapat menghalang senjata dan seumpamanya. Macam jubah ni buka depan, ni bukan jubah ni. Jubah ni hak buka bahagian depan. Ni komis. Jubah ni hak jenis macam Tok Bilal, Tok Imam pakai tu. Tapi hak perang dia ada khusus. Ada khusus. Kadang di separuh badan dia tutup atas sampai ke dada. Dia boleh buka bahagian depan ni. Itu al-qaba' wa ghairuhu, dan selain daripada qaba', selain daripada benda itulah pakaian-pakaian lain orang pakai untuk tujuan perang ni. Mimma yasluhu lil qital, yang mana sesuai untuk berperang. Wa in wajada ghairahu, walaupun didapati ada hak selain daripada sutera. Boleh. Selain daripada sutera ada, tapi boleh pakai sutera. Sebab apa? Kerana itu pertama ni mungkin kerana manfaat sutera dan juga memberi nampak hebat di depan mata orang kafir. Irhaban, tujuan apa? Irhaban lil kuffar, kerana nak menakutkan orang kafir. Orang kafir nampak hebat orang Islam boleh pakai pakaian begini. Lagi seumpama harus juga katahliyatis sayfi bi fiddatin, seumpama menghiaskan pedang dengan fiddah, dengan perak. Kalau ikutnya tak boleh kita guna alat perak. Menggunakan peralatan perak tak boleh. Dan sekarang ni hias, ambil ukir ataupun guna perak untuk buat apa? Buat ukiran pada pedang ataupun buat pemegang dan seumpamanya, boleh ke tak? Jawapannya boleh. Tujuan apa? Kerana nak menakutkan musuh. Okey. Dan juga kerana tujuan perang lah. Walihajatin, dan boleh juga pakai sutera lihajatin, kerana ada hajat. Kajarabin, seperti gatal. Mungkin kalau kain jenis biasa ni, orang jenis penyakit kulit tertentu tak boleh. Jadi mari gatal. In adhahu ghairuhu, jika menyakitkannya oleh selain sutera. Jadi kena pakai sutera kot, kerana sebab dia lembut, dia berangin dan seumpamanya, menyebabkan penyakit gatal dia kurang. Au kana fihi naf'un la yujadu fi ghairihi, atau pada sutera itu ada manfaat yang tidak ada pada hak lain. Dia penyakit dia ni kalau pakai yang kain biasa tak boleh baik, lambat baik. Kena sutera doktor kata. Tak apa. Wa qamlin, dan juga menolakkan apa dia? Kutu-kutu. Hama kutu-kutu ni. Jadi kalau kain jenis biasa kadang adalah binatang-binatang halus, kutu-kutu dan seumpamanya, hama-hama duduk. Sutera ni tak boleh. Nampak tak? Maka boleh pakai, jawab dia.
Wa qamlim lam yandafi' bi ghairihi, yang tidak akan tertolak kutu tadi dengan selain daripada sutera. Okey. Jadi boleh pakai tujuan itu. Walimra'atin ai wa yahillu limra'atin, halal sutera bagi perempuan. Orang puang sutera halal. Walau biftirashin, walaupun tujuan hamparan sahaja. Pakai memanglah hampa. Sebab apa dia nak hampa ni? Sebab hampa ni guna bukan pakai. Kita menggunakan. Tak, kita mengguna istiqdam. Jadi hamparan pakaian orang puang memang boleh pakai. Kalau hamparan boleh tak? Boleh juga. Walau biftirashin, walaupun semata dengan dia hampa, dia duduk atas tu. Katil dia ambil kain setera, dia apa? Dia tidur atas tu. Tak ada masalah. La lahu, tidak halal hamparan bagi lelaki. Hampa jadi tempat duduk, tempat hamparan, tempat tidur. Tak. Tempat orang tu duduk atas kain sutera, hukumnya la lahu, tidak boleh bagi lelaki. Bila hailin, tanpa ada pelapik. Kalau ada pelapik apa contoh? Kain cadar dia setera. Jadi orang puang apa tidur atas tu. Orang lelaki nak tidur, dia kena tak apa selagi. Kain lain baru boleh duduk. Dia tak boleh sentuh sutera tu dengan badan atau pakaian orang lelaki. Apa? Dia kira pakai. Ada pun kalau dia lapik hal lain, kain setera. Tak? Kain setera, hamparan tempat tidur setera. Orang puang nak apa? Orang lelaki, dia nak tidur atas tu, dia kena lapik kain sikit, tidur atas tu, baru boleh. La lahu, tidak halal bagi lelaki bila hailin, tanpa ada hail, ada lapik. Tanpa ada lapik. Kemudian katanya wa yahillu lahu minhu hatta lirajuli khaytus subhah wa zarrul jaib wa zarrul aljaib wa kisul mushaf wa darahim wa ghita'ul imamah wa alamur ruh la ashrabah ashurabah allati bi ra'si subhah wa yajibu li rajulin lubsuhu haythu lam yajid satirul awrati ghairahu hatta fil khulwah. Okay. Katanya halal daripada sutera hinggakan bagi lelaki oleh tali pengikat tasbih dan kancing baju dan uncang mushaf dan uncan dirham dan penudung serban dan renda lembing. Tidak jurai-jurai yang pada kepala tasbih. Wajib bagi lelaki memakainya sekira-kira tidak dia dapati suatu yang menutup aurat selainnya, sehingga kan di dalam khalwah. Okay. Sekarang ni masih bab sutera lagi. Dia kata wa yahillu minhu, halal daripada sutera itu, minal harir hatta lirajuli, sehingga kan bagi lelaki. Halal apa? Khaytus subhah, tali sebeh. Tasbih kan, tali dia tu buat pada sutera. Sebab mungkin kerana tahan kot, dia buat pada sutera. Kalau buat biasa tak tu kan. Tali sebeh. Tali hak ikat ni. Tali hak ni. Khaytus subhah, tali ni. Sebab kalau biasa, kalau beli kedai wedding, lama dah lama, dia akan jadi lerah. Dekat tu lah. Ni pun saya tak tahu ni. Ni beli khusus ni, dia tahan. Jadi hak ni sutera. Tapi bukan sutera lah ni. Bukan sutera lah ni. Jadi boleh. Orang lelaki pakai tak apa, boleh. Sebab dia bukan pakai di badan, dipanggil. Dia bukan pakai di badan. Wazirul jaib, dan juga butang. Zir ni butang, jaib ni poket. Jaib poket. Butang mana? Dia setengah butang tu dibuat daripada, ni butang betul kan? Setengah tu dibuat daripada benang. Tak ada pula kita. Ya benang ni sipu jadi macam butang. Boleh bayang tak?
Jubah Yaman pun ada, jenis atas gini. Tak ada. Dia benang tu sipu jadi bulat. Lepas tu dia tebuk ikat dia masuk situ. Nampak tak? Baju Cina. Baju Cina dia guna butang ke tapi butang ke cikgu biasa kan. Tapi ada ke jenis itu. Kalau kat Syria ada tak pakai baju. Wazirul jaibi wa kisul mushafi, bekah tempat letak mushaf. Mushaf kan ada jenis macam kain kan. Tak mushaf dalam. Tak apa. Wad darahim, rajuk duit dirham. Apa panggil apa? Uncang. Uncang dengan kusang lain tak? Kusang sorry. Ucang. Dah orang puan dulu letak dalam baju bagi benda duit ah. Benda-benda. Orang dah. Orang tua dulu ada lah. Orang tua dulu ada. Kelepeh jadi uncang duit dirham tak apa, sebab itu bukan makan kita guna. Wa ghita'ul imamah, penutup bagi serban. Di serban ada kain tutup atas. Kalau serban zaman dulu setengah besar-besar comel tutup tak boleh jadi habuk. Bukan tidak pakai dah boleh tutup, dibuang, ditutup dengan tu. Okey. Wa alamur ramhi, alam ramh ni tombok. Dia apa ni hok kat apa ni diterjemah benda sini mana tadi? Dia kata jurai mana ni? Render lembing. Lembing kadang kan dia tak ada dia punya macam benang-benang tu ikat tanda supaya kan ujung lembing tu kan itak tanda dengan kain ke apa. Tu tak apa. La asyurrabatu allati bi ra'si subhah, tidak, yakni tidak boleh, tidak halal syurrabah ni orang panggil sini dia tulis benda sini cuma dia kata tidak jurai pada kepala tasbih. Ni tak boleh. Ni boleh. Ni juga ni. Benar hak dalam ni boleh. Hak juga ni tak boleh. Kecuali hak juga ni benar hak dalam ni juga. Kan ada jenis hak puang tu kan tasbih kan banyak kan. Berambu sekali. Rambu-rambu ada ujung tasbih ni. Rambu-rambu ujung tasbih ni kan. Kalau jenis tasbih orang puang tu banyak 2-3 ni kan. Jadi hak tu tak boleh. La asyurrabatu allati bi ra'si subhah, yang ada pada kepala tasbih. Itu tidak boleh. Sebab apa? Dikira banyak tu. Kemudian katanya wa yajibu lirajulin lubsuhu haitsu lam yajid satiral aurati ghairah. Wajib ke atas orang lelaki memakai sutera sekira-kira tidak didapati benda yang boleh tutup aurat selain daripada sutera. Tak ada kain lain dah rumah. Tinggal sutera bini je. Tinggal kain sutera je. Kain lain tak ada dah. Maka wajib orang lelaki pakai untuk tujuan tutup aurat hatta fi khulwah, hatta ketika duduk seorang pun. Duduk seorang wajib juga tutup aurat kan? Wajib tutup aurat. Dah bukan orang tengok pun iyalah. Tutup aurat daripada mata-mata makhluk hak kita tak nampak. Jadi tak ada pakaian, ada sutera je. Wajib juga pakai sutera untuk menutup aurat hatta fi khulwah, hatta dalam keadaan khalwat sekalipun, berseorangan sekalipun. Wa yajuzu lubthu thawbil masbughi bi ayyi launin kana illa muzaffar. Ni sambung ke depan lah. Warna-warna yang tidak dibenarkan pada pakaian ni, warna-warna Sekadar tu saja untuk minggu ni. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak tanya? Ada sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.